Hai, Assalamualaikum, Sawadi, Cha. Okay guys, hari ni santai-santai je nak cerita dengan korang tentang kisah-kisah seram di tempat-tempat yang mostly orang kata macam berhantu lah. Jadi cerita ni Kak Nan akan macam santai-santai je cerita dengan korang. So insyaAllah korang takkan jemu dengan cerita ni, okay, so let's go. Pun nak kena let's go juga ke? Okay, cerita yang pertama lah, cerita dekat hospital. Aku rasa aku punya ni goyang-goyang Korang kejap, tunggu kejap Oh, lagi dia bergoyang. Okay, jadi kisah yang pertama yang Kak nak ceritakan kat korang adalah kisah di hospital. Alah, biasalah guys, hospital kan biasanya bangunan tu zaman 60-an pun dah naik, 70-an dah ada kan. Jadi benda tu dah terlalu lama. Jadi orang akan macam buat rumors mengatakan hospital ni berhantu, hospital ni ada itu, ada ini. Lagi satu, kan hospital tu kan tempat orang sakit. Kadang-kadang orang meninggal pun banyak dekat situ. Mayat yang tak dituntut pun ada dekat situ. Jadi macam-macam dah terjadi kat hospital. So, benda ini terjadi kepada kawan Kak Nan, di mana dia masa tu menemani maknya yang masuk ward. Okay, so dia masa tu pergi ke kedai, ke bawah. And masa dia nak balik tu, dia kena naik lift. Okay guys, hospital ada bangunan A, bangunan B, di mana dia berkongsi lift. Okay, terjadilah lift tu. Jadi lift tu, orang kata macam depan boleh buka pintu, belakang boleh buka pintu, macam tu lah. Jadi kawan Kak Nan ni, dia masuk lift tu. And then tiba-tiba kat tingkat 2 lift tu diberhentikan, di mana ada orang nak masuk lah. Jadi termasuklah pula. Jadi masuklah seorang doktor dalam lift tu. Doktor tu diam je, dia kata. Biasanya doktor-doktor kat situ pun macam at least pandang lah siapa kan. Tapi doktor tu menunduk. Masuk pun menunduk guys, dia kata. Jadi dia abaikan je lah, lantak lah kau doktor kan. Jadi sampai ke tingkat 4 tu, doktor tu keluar dekat pintu belah sana. Doktor tu masuk sini, doktor tu keluar sana. Okay, bila doktor tu keluar sana, tiba-tiba lift pintu belah sini terbuka and masuk lagi seorang doktor. And kau nak tahu tak, doktor yang masuk ni doktor yang sama keluar tadi. Okay, and masa tu Kak tanya, apa kau punya reaction tu masa tu? Dia kata macam dia tak tahu nak buat apa-apa. Lepas tu dia pergi je kat tempat mak dia. Dia macam bengong macam yang dia tahu dia nak sampai ke tempat mak dia macam tu. Lepas tu esoknya baru dia boleh cerita benda ni. Maksudnya apa? Maksudnya Kak Nan rasa lah mungkin benda tu nak mengacau dia. And masa tu nasib baik lah tak jadi apa-apa, kena cekik ke apa ke. Tak tahulah, Kak Nan tak pernah pula jumpa pengalaman yang kena cekik dengan hantu kan. Tak pernah. Melainkan kalau member kau tu kena rasuk. Jadi itulah cerita dia. Dia bengong sampai ke tempat mak dia. Esoknya baru dia cerita. Dan sampailah cerita dia tu pada Kak Nan. Okay, seterusnya dekat hospital yang sama, masa ni my mum dekat ward bersalin lah. Dia melahirkan adik Kak Nan yang bongsu. And then masa tu my mum cerita, dia kata dia selalu nampak cleaner masuk bilik bersalin tu. My mum duduk katil yang ada 4 orang tau. Tapi masa tu penghuni katil tu yang ada dia dengan orang sebelah je. Okay, and then dia sebelum dia melahirkan lagi, ada makcik ni dia suka mop rantai masa waktu malam tau. And then dia biar je lah, kadang-kadang dia tegur, tapi makcik tu macam diam je buat tak tahu. And then lepas dia bersalinkan adik mak, kejut aku. Okay, tak apa guys, korang nampak aku kan. Okay, lepas dia bersalinkan adik Kak Nan ni, dia dah lah Caesar tau. Makcik ni masa tu dia datang waktu malam. And then dia pandang direct kat mak Kak Nan. Lepas tu dia goncang katil mak Kak Nan. Lepas tu memang puas lah, jerit. Lepas tu minta tolong apa semua kan. Lepas tu cerita tu dah tak ingat macam mana. Yang pasti bila dia cakap dengan nurse, dia memang selalu nampak makcik tu mengemas bilik tu lah. And then nurse kata, "Kak, malam-malam mana ada cleaner buat kerja?" Okay, kena pasang lampu sekejap. Kisah kedua ni kisah dekat rumah pula.
Biasalah guys, kadang-kadang rumah kan mesti ada macam gangguan kecil-kecil macam tu kan. Okay, jadi masa ni terjadi masa Kak Nan darjah 5 ke darjah 6 masa tu. Zaman tu zaman main basikal tau. Jadi kita ni nak pergi panggil geng kita lah, kawan kita pergi main basikal sama-sama. Jadi I pun pergi ke rumah dia, ting tong. And I nampak, I pula. And Kak Nan nampak abang dia dekat dapur tengah buat sesuatu, like macam buat air ke, I tak berapa ingat. Yang pasti I nampak abang dia tu kat dalam dapur tu, dia buat tak tahu je weh dengan ting tong ni. Orang duk panggil, Su, Su. Macam jerit lah, at least aku tak tahu nama kau, aku panggil lah Su, adik kau pandang lah aku kan. Katalah, bagilah tahu adik kau tidur ke apa ke kan. Jadi apa ni, bila dicuekin gitu, bila abang dia abaikan je Kak Nan macam tu, Kak Nan pun macam caw je lah. Kita budak lagi masa tu, nak marah apanya kan. Keluar main basikal kat bawah, buat tak tahu, bukan buat tak tahu, main biasa-biasa macam tu. Tiba-tiba tak lama tu nampak kereta family kawan Kak Nan ni. Lepas tu Kak Nan cakap weh, aku atau abang kau dua tadi, buat tahu abang kau buat tak tahu je. Lepas tu kawan Kak Nan cakap macam ni, abang? Aku mana ada abang? Masa tu kepala Kak Nan macam terfikir, lah budak ni anak sulung lah. Mungkin siapa kat rumah kau dia buat tak tahu je kat aku. Lepas tu dia cakap, tak siapa weh, aku satu family, ayah aku semua, kita orang pergi beli barang tadi macam tu. Pasal aku macam, siapa dah kat rumah kau? Kisah ni berlaku dekat rumah Kak Nan, di mana masa tu Kak Nan form 2 ke form 3, dekat, bukan rumah flat sekarang ni, kat rumah family Kak Nan lah. Okay, masa tu mak ayah Kak Nan tak ada kat rumah. Okay, ayah Kak Nan ni dia jenis yang outstation, memang dia tak ada lah. And my mum masa tu dia pergi kedai, dia bawa adik Kak Nan seorang. Jadi Kak Nan dekat rumah dengan 3 adik-beradik yang lain dengan seorang makcik. Jadi kita orang berlima lah dekat rumah tu kan. And kita orang pergi lepak dalam master room. Dekat master room tu ada TV, jadi kita orang lepak situ lah tengok TV kan. And then my mum keluar petang, tapi malam tak balik lagi. Tak lama tu kita orang dengar bunyi kunci pintu. Kita orang panggil bunyi grill lah, bunyi grill kecil-kecil macam tu kan. Orang masuk rumah. Okay, jadi tunggulah my mum dengan adik ni masuk bilik. After a few minutes macam tu, diorang tak masuk lagi dalam bilik. Jadi aku macam pelik lah. Tanyalah, udah? Kau dengar kan diorang dah balik? Kita dengar. Habis tu kenapa diorang tak masuk lagi lah? Lepas tu dia kata, tak tahu, jom kita tengok. Dia ajak pergi tengok. Jadi kita orang pergi tengok. Ngintai daripada pintu je guys. Dari pintu nak ke ruang tamu tu, kita orang ada satu lorong tau. And then belum sempat kita nak melangkah keluar, kita orang dengar bunyi bakul. Bakul macam kena tendang macam tu. And then bakul tu bergolek depan kita orang. Okay, dekat lorong tu, tapi dia bergolek dekat bahagian ruang tamu lah. Lepas tu kita cakap macam, saja je ni nak takutkan kita ni kan. Kita pun fikir macam tu lah, takut. Bukan takut, kita orang fikir my mum dengan adik Kak Nan ni nak kena dengan kita orang. Jadi buat tak tahu je lah, buat tak tahu macam tu kan. Lepas tu buat dono pergi tengok TV. Memang kita orang buat tak tahu langsung. Tiba-tiba guys, dengar bunyi buaian. Guys, buaian baby tu ni, buaian tu kita orang dah lama tak guna tau. And buaian tu kita orang letak kat beranda. And then macam cakap, udah dengar tak? Lepas tu dia kata, dengar, jom lah pergi tengok. Diorang saja je ni kan. Lepas tu kita orang pun pergilah tengok. Kita orang melangkah ke depan, pergi ke beranda. Ke depan tak ada orang. Ke depan pula, kat depan tak ada orang. And dekat beranda tak ada orang. But the buaian bergoyang sendiri guys. Bergoyang weh, sumpah weh. Aku nampak dengan mata aku, dengan dah lah bergoyang, berbunyi. Lepas tu kocok-kocok macam tu. Lepas tu macam takut gila masa tu guys. I dengan makcik I macam terus macam masuk bilik, tutup pintu, kunci. Adik-beradik semua dalam rumah. Masa tu zaman tak ada handphone weh. Kita orang bukannya macam korang kan. Zaman-zaman sekarang form 2, form 3 semua dah ada handphone. Kita orang tak ada. And kita orang pun ketakutan lah, tunggu dalam bilik, tunggu my mum balik. And you know what, my mum balik lambat masa tu. Memang Kalau korang kat tempat Kak Nan, korang buat apa? Okay, seterusnya nak cerita lagi pasal rumah tu. Okay, Kak Nan ni memang biasanya tengok TV memang dekat master room. Masa tu Kak Nan tengah tengok TV.
And then dengar macam ayah Kak Nan dah balik tau. Dengar macam tak ingat tapi mungkin dia ketuk pintu kot. Lepas tu Kak Nan pun pandang belakang. Pandang belakang nampak dia mengintai daripada bilik sembahyang ke bilik TV tu. Jadi Kak Nan dah biasa sebenarnya. Ayah Kak Nan memang akan saja ngintai-ngintai anak dia buat apa kan. Ni buat apa, itu buat apa. Jadi Kak Nan pandang, biar je lah, buat tak tahu je lah. Masa tu petang tau guys, bukan malam. Lepas tu Kak Nan terfikir, kenapa ayah ni ngintai lama sangat? Kenapa ayah ni macam lama sangat duduk kat bilik sembahyang? Solat ke apa ke? So biar je lah. And after that, after half an hour lah, setengah jam juga macam tu. Kak Nan rasa macam, takkan ayah tak keluar lagi bilik tu kan? Jadi Kak Nan pun bangun, pergi ke bilik sebelah. And find out that tak ada orang pun dalam bilik tu. And find out that ayah Kak Nan tak balik pun lagi. Seterusnya, kisah seram di tapak perkemahan. Okey, kisah ini terjadi kepada diriku ini sendiri ya. Di mana masa tu Kak Nan mendaki Gunung Ledang. Okey, sampai je ke atas sana, kita belum sampai puncak lagi. Kita bermalam di separuh jalan. Mungkin masa tu, bukan mungkin, kalau tak silap masa tu dalam 600 meter kot tapak perkemahan kita orang. Daripada bawah sampai ke atas 600 meter, kita pun bertapak dekat situ. And korang, girls, perempuan duduk dalam kemah 3 orang. Sampai Kak Nan dengan kawan Kak Nan ni duduk berdua saja. Masa tu macam okey lah, seronok lah sebab kita tak perlu berhimpit-himpit kan. Kemah tu luas macam tu. Jadi malam tu pun Kak Nan tidur. And then masa tu rasa macam tak boleh tidur. You faham tak perasaan macam tak boleh tidur lah macam tu. Okay. And tiba-tiba Kak Nan dengar bunyi bukan bunyi tu, bunyi ni something like that lah. And then Kak Nan tak fikir apa tau masa tu. Kak Nan rasa macam fine. Lepas tu Kak Nan terus rapatkan diri dengan kawan Kak Nan lah. And then esok pagi Kak Nan nampak ada perempuan, ada kawan Kak Nan yang lain lah, diorang tidur dekat unggun api. Nampak dia macam tidur. Maybe lah diorang tidur luar kemah. Aku pun tak sure. Tapi mulut ni pergi cakap macam ni tau. Korang tidur luar ke? Korang ke yang nangis malam tadi? Mulut Kak Nan ni memang agak sukar untuk dibendung ya. Lepas tu diorang tu macam, diorang kacau kawan Kak Nan lah. Diorang macam junior kan. Diorang macam macam tu pandang. Macam tak faham apa yang aku cakap. Lepas tu aku pun macam okey, dicuekin. Dia abai di situ. Jadi lantak kau lah. Okey, lepas tu bila kita dah settle hari dekat Gunung Ledang tu, balik turun tu, ada satu lecturer ni macam marah-marah lah. Ada orang ambil barang lah, apalah dekat atas gunung tu kan. Kita masuk hutan, kita mana boleh menegur. Kita tak boleh tegur, kita tak boleh cakap sebarangan, kita tak boleh ambil barang sebarangan kan. Jadi lecturer tu marah. Lepas tu kawan Kak Nan ni dia rapat dengan JK masa tu tau. Jadi dia pun cerita kat Kak Nan. Nan tahu tak, diorang yang ni marah-marah sangat sebab ada orang mengadu. Ada satu JK ni dia nampak something like pontianak dekat belakang kemah kita. Nan. Dan masa tu baru Kak Nan terfikir, jadi yang aku dengar malam tadi tu dia lah yang menangis. Aku ingatkan junior-junior tu yang dah menangis. Okey, seterusnya cerita. Okey, ini kisah dekat kawasan hutan lagi. Masa tu Kak Nan masuk bukit apa dah tak ingat dah. Bukit Sisik ke apa tak macam tu. Tapi bukit tu tak tinggi pun lah. Bukit je lah kan. Kita just jungle trekking lah macam tu. Jadi duduk. Luruskan kaki awak. Yang keren, yang apa semua. Oi, memang dia senyum sedia. ambil 1, 2, 3. Jeli. 3. KJ. Wow. Okey. Untuk turun ke bawah, Jal. saya nak Jal. kita jalan terbalik. Jalan terbalik faham tak? Maksudnya penghulu jalan dulu. Kalau penghulu awak salah jalan, kita sama-sama lah salah jalan. Okey?
Tahu tak? Masa tu Kak Nan ni jenis yang lembab sebenarnya. Kak Nan rasa macam akar-akar kayu ni macam mengacau tau. Macam takut-takut nak melangkah masa tu. Jadi orang yang depan Kak Nan dah ke depan sangat tau. Tapi tak apalah, Kak Nan dari belakang nampaklah si baju oranye ni masuk belah kiri. Jadi aku pun masuklah belah kiri. Dekat belakang Kak Nan pun ada orang lagi. Tiba-tiba orang panggil, Hanan. Aku macam, mau pergi mana? Kau mai sini. Dia macam marah aku tau. Lepas tu, aku orang depan lah. Orang depan belah sana Nan, belah kanan. Sana. Cepat. Dia macam cepat panggil Kak Nan. Dia cepat-cepat tarik Kak Nan lah. Lepas tu, kenapa abang tu pernah aku? Buat je lah kerja. Hai, aku tengah buat live. Aku tengah buat video. Janganlah tengok aku macam tu. Hai. Okay, sambung balik. Tadi ada orang macam pandang-pandang. Mungkin dia pelik kot sebab ada ring light kat dalam kereta ni kan. Okay. Tapi itulah dugaan yang kita perlu lalui bila kita buat video dekat luar ni kan. Okay. Jadi kita sambung balik. Bila dekat bawah tu aku tertanyalah macam, asal kau macam marah aku tadi kan? Macam marah aku ikut orang depan. Lepas tu dia kata, Nan, yang kau masuk tu bukan laluannya. Kau ikut siapa? Pasal cakap lah aku ikut orang depan. Orang depan aku masuk belah sana. Mungkin tu shortcut. Aku cakap, Nan, sebenarnya yang kau masuk tadi tu semak. Aku tak nampak jalan pun dekat situ. Lepas tu aku macam, tapi aku nampak trekking tu macam luas tau. Masa baju oranye tu lalu situ, dia macam ada trekking. Macam, ya laluan, laluan trekking. Jangka trekking tu. Lepas tu aku macam bersyukur sangat. Nasib baiklah ada orang dekat belakang aku untuk tarik aku semula ke jalan yang benar. Okay, ini cerita dekat tapak perkemahan lagi. Kak Nan rasanya adalah dalam 2-3 hutan yang Kak Nan tidur, yang Kak Nan pergi and berkemah lah. Orang kata berkemah dalam hutan. Jadi korang pun tahu kan, kalau kau berkemah dalam hutan, kau akan mandi dekat sungai. Pada masa tu, aku ni dengan kawan aku ni macam kerus sumbang tau. Dia tak berkawan dengan perempuan-perempuan yang lain. Perempuan-perempuan yang lain pergi mandi, kau tak ikut. Kau nak pergi macam apa? Berdua je, sweet gitu. Sebenarnya bukan macam sombong. Sebenarnya rasa macam, layak ke aku bersama korang, cik, gitu. Kita orang ni budak mekanikal. Dah biasa dengan kawan-kawan lelaki kita orang. Diorang tu I'm not sure, diorang mekanikal juga. Tapi diorang banyak geng tau. Diorang banyak perempuan. Macam kita orang 4 orang je perempuan dalam kelas. And then yang pergi hiking tu 2 orang je. Yang lain kawan-kawan lelaki kita orang. So kita orang dapat berdua ni je lah. Jadi berdua lah pergi sungai mandi. Lepas tu kawan Kak Nan ni cakap, Nan, kita nak shampoo rambut tau. Sebab gatal je lah. Biasalah dah peluh-peluh kan guys. So aku pun okey lah. Lama sikit lah dalam sungai tu. Aku duduk kat tengah-tengah masa tu. Nak gosok gigi. Jadi ambil gosok gigi. Kan aku mencangkung dalam sungai. Sungai tu cetek je kan. Lepas tu aku ngadap bawah lah gosok gigi. Tengah menung macam tu kan. Tengah aku syok termenung. Tiba-tiba naik mayat guys. Sumpah dengan mata aku sendiri aku nampak mayat naik. Lepas tu aku terkejut. Macam tu. Tak adalah aku kalau in real life aku tak adalah terkejut macam tu. Aku just like tersentak macam tu. Aku bangun. Lepas tu aku pergi kat area tempat lain sikit. Basuh-basuh apa yang patut. Dan aku cakap, awak boleh tak kita cepat-cepat ke? Kita shampoo rambut lah. Lepas tu kita belah. Lepas tu kawan aku ni dah faham aku ni macam mana. Jadi dia pun cakap, okey tak apa, boleh. Lepas tu settle. Baliklah kita orang ke kemah kita orang. Okay guys, itu saja cerita santai-santai kita pada malam ini. Kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, jangan lupa subscribe and follow Kak Nan dekat TikTok and Instagram. And kalau korang nak support Kak Nan, jangan skip iklan Kak Nan. Okay, kalau iklan yang sangat panjang tu bolehlah skip. Tapi kalau iklan yang pendek-pendek tu, tunggulah sekejap. Jadi kepada korang yang dah tengok video Kak Nan sampai habis, Kak Nan cakap terima kasih sangat-sangat. Semoga korang dirahmati Allah dan murah rezeki korang. Sama-samalah kita murah rezeki gitu. Okay guys, kalau Kak Nan dah sampai 10k subscribe nanti, betul ke ni? Kalau Kak Nan sampai 10k subscribe nanti,
Kak Nan ada benda yang Kak Nan nak buat bersama korang. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram dengan TikTok Kak Nan, okay? So, bye-bye. Kapkon ka. Seram bongok macam ni.